Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Royal Brunei Catering Sendirian Berhad melancarkan Central Kitchen yang dijangka menjadi identiti jenama dan logo baharu kepada Royal Brunei Culinary RBC. Pelancaran Central Kitchen itu akan membantu RBC dalam usaha menyediakan perkhidmatan kulinari berkualiti tinggi dan makanan yang benar-benar mengetengahkan rasa Brunei Modern atau Taste of Modern Brunei. Majlis pelancaran berlangsung di West Industrial Park, Jalan Utama Perakas. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, merangkap pengerusi RBC, dan Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maun, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan pelancarannya, Central Kitchen akan memainkan peranan penting dalam mengangkat visi RBC. Bersempena dengan Hari Penerbangan Awam Antarabangsa, Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran. Sambutan bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penerbangan awam antarabangsa dalam perkembangan antarabangsa sebagai jaringan Global Rapid Transit. Majlis diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa, Perakas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah diimamkan oleh Awang Muhammad Alihan bin Abu Samah, pemangku Imam Surau Lapangan Terbang. Majlis diselajurkan dengan bacaan surah Yasin, diikuti dengan bacaan Ratib Al-Atas dan doa kesyukuran bagi sama-sama memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan serta kesejahteraan perkhidmatan udara dan komuniti penerbangan awam. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baru dicatatkan kemarin dengan satu kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 151 dengan kes yang sembuh seramai 147 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 10 kes. 483 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatari, manakala seramai 9,016 orang menamatkan pengasingan diri mandatari sejak Mac lalu. Sementara itu, 196 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 78,463 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerusi agensi-agensi yang berkenaan telah menyediakan bermacam-macam peluang dan kemudahan untuk membantu para graduan mengorak langkah untuk meneruskan lembaran baru di dalam kehidupan masing-masing. Walau bagaimanapun, para graduan mestilah berusaha sedaya upaya untuk merebut dan memanfaatkan peluang dan kemudahan tersebut. Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, pemangku Menteri Tenaga, berucap demikian pada Majlis Convocation Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE kali ke-28. Majlis Convocation berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Perakas. IBTE telah banyak melaksanakan pelbagai perubahan dari segi latihan dan pembelajaran pelajar-pelajar menjurus kepada kompetensi kemahiran. Saya yakin dengan adanya kolaborasi antara IBTE
dan pihak berkepentingan seperti Manpower and Employment Council, Manpower Industry Steering Committee dan pihak industri yang lain, serta kerjasama dari semua pihak, IBT akan terus komited dalam menghasilkan dan melahirkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang berkemahiran. Di majlis ini, Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Saitejo juga melancarkan Pelan Strategik IBTE 5 tahun 2019 hingga 2024. Seramai 1,885 graduan diraikan di Majlis Convocation IBTE tahun ini. Memandangkan keadaan pada masa ini masih dalam situasi pandemik, Majlis Convocation diadakan selama 4 hari berturut-turut. Kemarin seramai 258 graduan menerima sijil diploma dan HNTech. Bagi memudahkan orang ramai, khususnya ibu bapa dan penjaga graduan, IBTE menyediakan platform untuk menyiarkan majlis convocation ini secara dalam talian live streaming melalui laman sesawang yang tertera. Teruskan bersama Berita Pagi kembali selepas ini. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم Okay, Mira. So, sekolah tadi okay. Okay, Baba. Agensi-agensi kerajaan yang berkepentingan terus melaksanakan pemantauan situasi banjir dan penyediaan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di daerah Belait. Laporan banjir yang diterima sejak 23 November hingga kemarin, 96 buah rumah dan 380 penduduk kampung terjejas akibat banjir di daerah berkenaan. Sebagai usaha berterusan, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Belait DDMC dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkepentingan termasuk sokongan padu dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei terus memantau keadaan dan menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas. Bagi meninjau situasi banjir di daerah Belait, rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri terdiri daripada Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang dan Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah melawat kawasan-kawasan terjejas banjir. Semasa tinjauan, rombongan mendengar penerangan mengenai status terkini dan tindakan perkembangan yang telah dilaksanakan oleh Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Belait, selaku pengerusi Jawatankuasa DDMC Belait. Dengan adanya bantuan daripada pihak agensi kerajaan yang terlibat, maka ianya akan menyenangkan dan memudahkan penduduk-penduduk kampung yang terjejas untuk berhubung daripada mukim ke luar, dan bersama menyarankan dan menasihatkan kepada penduduk-penduduk kampung agar sentiasa berhati-hati dalam waktu banjir, terutamanya kepada penduduk-penduduk yang tinggal berhampiran dengan sungai, kerana apa yang kita ni watiri ialah apa perkara-perkara yang tidak diduga seperti kemalangan, seperti binatang-binatang buas, dan juga kepada penduduk-penduduk kampung yang nampaknya mengkali rumah akan terjejas, maka mereka dinasihatkan supaya menyimpan segala dokumen-dokumen yang penting untuk sekiranya diarahkan untuk berpindah, maka segala dokumen itu dapat dibawa. Rombongan juga meninjau beberapa buah rumah penduduk di Kampung Sungai Mau dan Jalan Kandul dan menghulurkan bantuan berupa catuan makanan dan barang keperluan harian.
Seorang anggota pasukan polis Diraja Brunei, Lance Corporal 4555 Sahlan bin Haji Mat Sahat berumur 39 tahun telah didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan kemarin atas 4 pertuduhan di bawah Bab 420 Akta Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 dan 4 pertuduhan di bawah Bab 8-1 Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 kerana memandu sebuah kereta dengan cukai jalan yang mansuh. Biro Mencegah Rasuah telah menjalankan siasatan ke atas Lance Corporal 4555 Sahlan setelah menerima maklumat daripada mangsa yang menyatakan bahawa beliau telah ditahan oleh seorang anggota polis yang mendakwa bahawa cermin depan kereta beliau telah rosak oleh batu yang terbang daripada kereta mangsa. Lance Corporal 4555 Sahlan telah meminta mangsa untuk membayar kerosakan tersebut. Pertuduhan di bawah Akta Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, Lance Corporal 4555 Sahlan berdepan dengan 4 pertuduhan di bawah Bab 420 Akta Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu 1 percubaan untuk menipu dan 3 kesalahan menipu ke atas 4 mangsa yang berbeza. Lance Corporal 4555 Sahlan melakukan percubaan untuk menipu dan telah menipu mangsa-mangsa tersebut dengan memperdaya mangsa untuk membayar Lance Corporal 4555 Sahlan sejumlah wang kerana merosakkan cermin depan kereta beliau Toyota Soluna bernombor pendaftaran BS3761 di mana Lance Corporal 4555 Sahlan mengetahui ianya adalah tidak benar kerana cermin depan kereta beliau sememangnya sudah retak dan dengan cara menipu, Lance Corporal 4555 Sahlan telah dengan tidak jujur mendorong mangsa untuk memberi beliau sejumlah wang tunai. Kesalahan yang dilakukan oleh Lance Corporal 4555 Sahlan adalah seperti berikut. Pada 6 hari bulan April 2015 pada pukul 9.30 malam di kawasan Jalan Belimbing telah melakukan percubaan untuk menipu seorang mangsa lelaki penduduk tetap. Pada 25 hari bulan April 2015, kira-kira pada pukul 7 malam di kawasan Rumah Pekerja Jalan Batu Bersurat telah menipu seorang mangsa perempuan warga negara Malaysia dengan meminta bayaran sebanyak RM50. Pada 27 April 2015, kira-kira pada pukul 6.45 petang, di kawasan Jalan Bunut telah menipu seorang mangsa perempuan warga negara Malaysia dengan meminta bayaran sebanyak RM50. Pada 17 Mei 2015, kira-kira pada pukul 9 malam di kawasan bengkel kereta Jalan Bunut telah menipu seorang mangsa lelaki warga negara Thailand dengan meminta bayaran sebanyak RM50. Pertuduhan di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68, Lance Corporal 4555 Sahlan juga berdepan 4 pertuduhan di bawah Bab 8-1 Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 kerana memandu sebuah kereta iaitu Toyota Soluna bernombor pendaftaran BS3761 yang mempunyai cukai jalan raya yang telah mansuh pada 30 April 2013. Kesalahan-kesalahan tersebut telah dilakukan seperti berikut. Pada 6 April 2015 pada pukul 9.30 malam di kawasan Jalan Belimbing, pada 25 April 2015 pada pukul 7.30 malam di kawasan Rumah Pekerja Jalan Batu Bersurat, pada 27 April 2015 kira-kira pada pukul 6.45 petang di kawasan Jalan Bunut, pada 17 Mei 2015 kira-kira pada pukul 9 malam di kawasan bengkel kereta Jalan Bunut. Pendakwaan di mahkamah kemarin di Mahkamah Magistrate, kesemua pertuduhan telah dibacakan kepada Lance Corporal 4555 Sahlan di hadapan Magistrate Kanan Kamaliah Fadilah binti Haji Ibrahim. Lance Corporal 4555 Sahlan telah mengaku bersalah atas semua pertuduhan di bawah Bab 8-1 Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 dan telah mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan di bawah Bab 420 Akta Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Mahkamah telah menetapkan tarikh 21 Disember 2020 pada pukul 2 petang untuk menetapkan tarikh perbicaraan. Lance Corporal 4555 Sahlan telah dilepaskan dengan ikat jamin sebanyak RM5,000 atau 2 orang penjamin tempatan dan dengan syarat-syarat berikut. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan lain dan untuk memaklumkan kepada Biro Mencegah Rasuah sebarang perubahan alamat. Hukuman maksimum bagi pertuduhan di bawah Bab 420 Akta Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 ini adalah 7 tahun penjara dan denda.
manakala pertuduhan di bawah bab 8-1 Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 adalah 3 bulan penjara dan denda sebanyak RM4,000. Kursus Pegawai Staf Pertengahan masih menjadi salah satu kursus penting bagi memupuk para pemimpin anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB dan pasukan polis di Raja Brunei untuk menjadi pegawai staf yang kompeten dalam menjalankan tanggungjawab. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Laksmana Pertama, Datuk Seri Pahlawan Haji Othman bin Haji Suhaili alias Suhaili, Pemerintah Tentera Laut di Raja Brunei pada majlis penutupan kursus Pegawai Staf Pertengahan yang berlangsung di Akademi Pertahanan ABDB, Kampung Tanah Jambu. Laksmana Pertama Datuk Seri Pahlawan Haji Othman dalam ucapannya juga berkata adalah mustahak untuk pegawai pertengahan dilengkapi dengan kemahiran-kemahiran penting bagi membangun inovasi untuk memudahkan pemerintah dalam proses membuat keputusan. Seramai 49 pegawai tempatan menghadiri kursus berkenaan. 48 adalah terdiri daripada pegawai-pegawai ABDB dan seorang pegawai daripada pasukan polis di Raja Brunei. Tahun ini ianya tidak dihadiri oleh pegawai-pegawai daripada negara jiran disebabkan oleh situasi COVID-19 pada masa ini. Negara Brunei Darussalam telah memasuki monsun Timur Laut pada awal bulan Disember 2020 dan dijangka berterusan sehingga hujung bulan Mac 2021. Menurut Awang Muhammad Husaini bin Aji, pengarah kaji cuaca, pada 2 bulan pertama monsun Timur Laut iaitu bulan Disember dan Januari yang juga dikenali sebagai musim tengkujuh, lazimnya mempunyai jumlah turunan hujan yang tertinggi di mana purata bulanan jumlah turunan hujan bagi bulan Disember ialah 345 mm dan bulan Januari ialah 308 mm berbanding dengan bulan-bulan lain. Orang ramai khususnya para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut adalah dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat serta amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Jadi semasa tempoh ini biasanya masa musim tengkujuh, cuaca yang kita ni alami biasanya adalah cuaca hujan yang lebat ni, cuaca tidak menentu ataupun hujan berpetir sekali-sekala. Ia berlaku terutamanya masa waktu malam dan berpanjangan hingga kadang-kadang sehingga awal pagi. Selepas itu kita ni akan beralih kepada fasa 2 monsun Timur Laut, North East Monsoon ini. Jadinya dari bulan Februari dan bulan Mac. Bulan Mac ini memenangkan pada second half-nya, fasa kedua ni keadaan atmosfera di yang kita ni alami akan menjadi lebih stabil ni. Berbalik semula kepada musim tengkujuh dari bulan Disember ke Januari adalah pentinglah untuk orang ramai untuk mengambil perhatian mengenai dengan keadaan hujan yang tinggi ni. Jadi bahawa risiko kejadian banjir ataupun banjir kirat di kawasan-kawasan rendah atau di tempat-tempat yang mudah banjir. Jadi risiko kejadian tanah susur pun akan meningkatnya. Jadi risiko keadaan banjir kilat atau flash flood ni yang lebih teruk boleh juga berlaku apabila hujan berintensiti lebat bertembung dengan keadaan air pasang. Luruan angin pun Timur Laut, North East Monsoon, angin-angin yang bertiup semasa monsun Timur Laut ini yang kuat boleh menyebabkan peningkatan ketinggian ombak ni di perairan negara kita ni. Jadinya peningkatan ini boleh meningkat sehingga ke mencapai 3 meter.